Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan orang kata bincangkan soalan latih tubi yang kita buat pada sebelum ni, iaitu tentang pembangunan negara. Sebelum ni kita bincang pembangunan negara berdasarkan pada politik secara umum dan kepemimpinan. Kita tahu di bawah politik tu ada 3 perkara dan pada hari ini kita akan lihat tentang nasionalisme dan peraturan dan undang-undang. Okey, yang ini merupakan sambungan daripada yang sebelum ni lah. Okey. Untuk tidak lengahkan masa, kita tengok soalan yang akan kita bincangkan hari ini. Okey, untuk nasionalisme terdapat 6 soalan yang akan kita bincangkan dan kita akan lihat kod warna di mana ayat-ayat yang perlu pelajar buat dalam jawapan pelajar untuk pelajar peroleh 4 markah. Okey, jadi di sini kita akan tengok ke semua soalan ni dan kalau pelajar nak cuba pada waktu ni, pelajar boleh tengoklah soalan pertama apa yang dia perlukan sebelum kita bincang dengan lebih terperinci soalan-soalan ini. Contoh soalan pertama, nasionalisme merupakan asas penting dalam pembangunan negara kini. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi di sini kalau kita tengok mengikut kod warna, warna hijau fakta, apa yang dia nak ialah nasionalisme, nilai nasionalisme. Dan kemudian kena ada ayat kepentingan diikuti dengan ayat huraikan berdasarkan teks Sulalatus Salatin. Ayat kesan ada tak? Ada. Sebab apa? Kita tengok berdasarkan pembangunan negara kini. Jadi kena kaitkan dengan negara kini. Seperti mana yang saya tekankan sebelum ni dalam orang kata latih tubi ataupun perbincangan latih tubi pembangunan negara. Bila kita jawab pembangunan negara, ayat kesan tu kena menjurus kepada negara. Dan kemudian ayat-ayat lain juga pelajar kena kaitkan dengan negara. Okey? Jadi kita akan teruskan dengan latih tubi soalan 1 iaitu perbincangan secara terperinci. Kita lihat kehendak soalan yang pertama. Nasionalisme merupakan asas penting dalam pembangunan negara kini. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi di sini pelajar lihat fakta dia ialah nilai nasionalisme yang ada pada watak-watak yang terdapat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Dan nasionalisme ni pelajar kena terangkan kenapa dia penting dan kesan dia kepada pembangunan negara kini. Dan pelajar juga perlu menghuraikan fakta tersebut. Jadi di sini kita boleh lihat kehendak soalan ialah fakta dia nasionalisme. Pelajar juga perlu beri ayat kepentingan, ayat huraian, ayat contoh yang berkait dengan watak-watak yang ada nilai nasionalisme ni dalam SBDKL dan ayat kesan pelajar kena kait dengan pembangunan kini. Jadi di sini pelajar boleh lihat contoh jawapan yang lengkap dalam nota iaitu pada muka surat 28. Tapi di sini saya hanya akan tunjukkan satu contoh saja macam mana pelajar nak menjawab soalan ini. Okey, di sini kita lihat kalau dia nak nasionalisme yang ada dalam watak-watak SBDKL, jadi kita boleh guna ke semua watak yang ada, tapi untuk menepati kehendak skema, kita perlu bagi watak-watak yang kuat ataupun yang domin dalam cerita tersebut. Contoh Cik Muhammad, YB Yusof, Datuk Tan, Cik Puan Tipah, Mahani, Rahim, Robert dan Sudin. Jadi 7 ataupun 8 watak ni merupakan watak yang kuat lah. Lebay Ma'ruf pun watak yang kuat. Tapi Lebay Ma'ruf ni lebih tertumpu kepada orang kata aspek keagamaan. Jadi bila datang nilai nasionalisme, kumpulan-kumpulan ataupun watak-watak ini yang lebih kuat. Terutamanya kepada Cik Muhammad, Rahim dan sebagainya. Jadi kita ambil yang pertama sekali, nilai nasionalisme yang ada pada rakyat ialah kesetiaan ataupun cinta kepada tanah air, setia kepada raja contohnya, berbakti kepada tanah air, sanggup berkorban,
Okey, jadi kan nilai-nilai tu memang akan ada lah dekat dalam jawapan ataupun dalam skema. Okey, contoh kita tengok dekat sini kesetiaan terhadap raja. Sebab apa sekarang kita berbincang pada tag SBDKL iaitu lebih tertumpu kepada golongan bangsawan ahli perniagaan, rakyat, golongan ulama dan sebagainya. Okey, kalau dalam tag Suratul Salatin memang kita akan nampak pada raja, diminta pada raja, pembesar selain daripada maulana ataupun rakyat. Sebab apa dalam tag Suratul Salatin tu memang jelas dia menceritakan tentang jurai keturunan Raja-Raja Melayu Melaka. Okey, jadi soalan pun lebih tertumpu dekat situ lah. Kalau dekat dalam SBDKL, dia lebih tertumpu kepada rakyat yang berada di bawah raja tu. Jadi apa nilai yang ada pada rakyat ni, pada golongan bangsawan ni? Taat setia lah, cinta akan negara, taat setia, sanggup berkorban dan sebagainya. Jadi yang fakta-fakta ini pelajar boleh lihat dalam nota nantilah. Dan ini adalah contoh. Okey, contoh kita tengok bagi pada fakta. Kemudian kita bagi orang kata huraian. Okey. Jadi kita bagi huraian dan kita bagi ayat kepentingan. Okey. Kemudian baru kita bagi contoh. Contoh kita ambil lah sama ada Rahim ke, Cik Muhammad ke dan sebagainya. Dan kemudian kita akan bagi kepada kesan. Okey, kesan yang dikaitkan dengan negara kini. Seperti yang ada dekat bawah ni lah. Pelajar boleh lihat. Baik, kita lihat pula kehendak soalan yang kedua. Okay, soalan kedua dia masih nak nilai nasionalisme tapi nilai nasionalisme yang ada pada watak tertentu iaitu Encik Muhammad. Dan soalan ini juga meminta pelajar untuk bincangkan nilai nasionalisme tersebut dan berdasarkan contoh peristiwa yang ada kaitan dengan Encik Muhammad dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dan kemudian pelajar perlu bagi ayat kesan pada konteks pembangunan negara. Okey, kalau tadi untuk pembangunan negara kini, jadi sekarang ni hanya pembangunan negara saja. Jadi di sini pelajar boleh lihat, kalau pelajar baca soalan tu, pelajar akan nampak dengan jelas. Dia nak fakta nasionalisme Encik Muhammad, kemudian perlu ada ayat bincangkan, perlu kaitkan dengan contoh peristiwa yang ada kaitan dengan watak Encik Muhammad dan ayat kesan kepada pembangunan negara. Okey, jadi di sini itu pentingnya kod warna untuk pelajar teka soalan tu supaya pelajar boleh bagi ayat yang memang akan memberi markah penuh kepada pelajar. Okey, melainkan kalau fakta pelajar salah, maka orang kata jawapan pelajar tu satu perenggan tu akan dapat kosong markah. Okey, kita ada 5 isi, 5 perenggan yang akan memberi 20 markah kepada pelajar. Ya, jadi pelajar kena pasti betul ayat apa yang perlu ada dalam jawapan pelajar. Berikut merupakan contoh jawapan untuk soalan yang kedua. Kalau pelajar lihat tadi soalan pertama, dia bagi secara umum berdasarkan watak-watak yang umum yang ada dalam SPDKM. Jadi itu pelajar boleh lihat pada nota muka surat 28. Okey, cara jawab secara terperinci. Dan di sini kita akan lihat pula cara menjawab kalau dia memberi tumpuan kepada watak-watak tertentu macam Cik Muhammad. Okey, yang ini pelajar boleh lihat pada muka surat 30 dalam nota yang diberi. Okey, di sini contoh dia, contoh Cik Muhammad ni memiliki nilai bekerjasama demi memajukan dan membangunkan sektor ekonomi negara. Jadi nilai nasionalisme Cik Muhammad yang ada di sini ialah dia ingin memajukan dan membangunkan sektor ekonomi negara. Okey, dan kemudian pelajar boleh lihat di bawah merupakan ayat yang kedua sehinggalah ayat yang sebelum sampai kepada ayat contoh merupakan ayat perbincangan. Okey, yang kita perlu untuk mendapat satu markah. Okey, jadi di sini kita guna dalam 3 ayat tapi di situ pelajar akan nampak dengan jelas ayat perbincangan tersebut. Okey, semangat nasionalisme ada bila orang tu untuk memajukan ekonomi negara dan usaha ini dicapai apabila adanya kerjasama di antara dua kaum. Okey, dan di situ orang kata dapat membangunkan
ekonomi negara tersebut. Contoh Cik Muhammad bila dia sedar betapa pentingnya perkongsian ini untuk membangunkan negara, maka dia jalinkan kerjasama dengan Datuk Tan dalam ekspor lada hitam. Begitu juga dengan menubuhkan projek syarikat Lombong Lembah Tualang. Kesannya negara menjadi pengekspor lada hitam yang terbesar dan dikenali dunia dan juga dapat menjana pendapatan negara. Okey, yang ini ayat ni lah menunjukkan kesan kepada pembangunan negara apabila adanya nilai nasionalisme dalam watak-watak tertentu. Okey, jadi di sini kita tengok contoh peristiwa ayat ni dia boleh juga digunakan untuk menerangkan nilai nasionalisme. Selain pada tu dia juga boleh menerangkan tentang jati diri ataupun orang kata contoh-contoh bagi pembangunan-pembangunan yang lain. Okey, tapi lah ni kita tengok yang ini dia khusus untuk pembangunan negara. Jadi kita cerita pun, hurai pun, bincang pun tentang yang berkait dengan pembangunan negara. Begitu juga dengan ayat kesan dia. Baik, sekarang kita lihat kehendak soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 dia merujuk kepada watak-watak tertentu juga. Okey, di sini Sultan Alauddin Riayat Shah. Okey, jadi kita akan lihat nasionalisme yang ada pada Sultan Alauddin Riayat Shah yang dalam teks Sulalatus Salatin. Dan kemudian pelajar perlu huraikan pernyataan tersebut dan kemudian bagi ayat kesan untuk konteks pembangunan Melaka. Jadi di sini ayat kesan pelajar kena kaitkan dengan Melaka lah. Okey, macam mana orang kata nilai nasionalisme yang ada pada Sultan Alauddin ni memberi kesan kepada pembangunan Melaka. Okey, kalau kita tahu, kalau kita pernah dengar lah, Sultan Alauddin Riayat Shah ni bila kita dengar je nama dia, kita mesti akan teringat tentang kes kecurian tu. Okey, jadi itu merupakan contoh peristiwa yang besar lah dan pelajar boleh guna contoh tersebut dalam dua. Dan yang 3 lagi pelajar perlu carilah contoh peristiwa yang berkait dengan Sultan Alauddin Riayat Shah. Contoh dia menggubal undang-undang dan sebagainya. Okey, jadi di sini kita boleh tengok nilai nasionalisme yang ada dan berkait dengan cerita kes kecurian tu. Kita boleh tengok nilai yang berani, orang kata nilai orang sanggup berkorban, dan lain-lain lagi. Dan ini pelajar boleh tengok dalam nota muka surat 39. Okey, jadi bila pelajar tengok soalan ni, pelajar kena highlightkan lah yang mana yang akan jadi fakta, yang mana yang akan jadi contoh, yang mana ayat, orang kata arah soalan, ayat-ayat apa yang diperlukan dan ayat kesan untuk apa. Okay? Sama ada untuk negara ataupun secara umum, ataupun untuk negeri Melaka ataupun untuk negara kini. Okay, ini merupakan contoh, contoh menjawab. Okay, kalau pelajar nak lihat contoh yang lebih lengkap, pelajar boleh lihat dekat dalam nota lah ya. Jadi di sini kita boleh tengok nilai nasionalisme yang ada pada Sultan Alauddin ialah memantau ataupun melaksanakan undang-undang, ataupun tegas dalam melaksanakan undang-undang. Jadi di sini kita tengok ayat huraian, dia memantau setiap orang kata kejadian ataupun apa yang berlaku di negeri Melaka. Okay, dan bila ada kes kecurian yang berleluasa, dia menegur orang kata temenggung dan orang yang berkaitan lah. Tapi mereka kata tak dapat dibendung lagi sebab kes ni dah terlalu, orang kata dah terlalu banyak dan mereka tak dapat nak buat apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Sultan Alauddin, dia turun padan sendiri dan berjaya membunuh pencuri tersebut dan menangkap pencuri tersebut. Daripada suri teladan ni, kita boleh juga guna yang tu kan. Nanti bila dah jadi orang kata dia pun boleh buat sendiri, baginda boleh buat sendiri, maka temenggung dan orang yang berkaitan rasa malu, lalu mereka pun
turut menjalankan ataupun mengeluarkan perintah iaitu darurat. Siapa yang keluar malam akan dibunuh. Ya, dan akhirnya kes kecurian berjaya dihapuskan sehingga orang kata tak ada lagi kes kecurian di Melaka. Dan akhirnya negeri Melaka aman. Yang tu ayat kesan tu yang kena kita letakkan. Okey, lagi satu kalau apa yang berlaku kesan dia pada negeri Melaka apa? Contoh dia kalau macam tadi kata dia turun padang, hapuskan kes kecurian, maka Melaka menjadi aman. Mungkin Melaka bebas daripada kes jenayah yang berat. Melaka memperoleh pendapatan yang baik setelah tiada lagi kes kecurian. Jadi kan orang kata kita boleh kaitkan dengan keamanan, keharmonian, ekonomi dan sebagainya. Okay, soalan yang keempat kita tengok di sini nasionalisme penting dalam konteks pembangunan negara. Kalau pelajar baca pernyataan tu pun pelajar dah tahu. Okey, fakta dia adalah nasionalisme. Dan perlu ada ayat kepentingan dan perlu ada ayat kesan. Okey, huraikan pernyataan tersebut. Okey, pernyataan di atas. Jadi ayat huraian kita kena huraikan pernyataan di atas. Nasionalisme penting dalam konteks pembangunan negara berdasarkan watak raja. Okey, bila dia kata berdasarkan watak raja, kita dah tengok dah tadi soalan 1, 2, 3 semua berkait dengan raja ataupun sultan. Jadi kita boleh ambil balik jawapan-jawapan yang ada di situ dan kita boleh gunakan jawapan tersebut untuk soalan ini. Sebenarnya soalan dia sama. Dua merujuk kepada watak tertentu dan dua lagi secara umum. Okey, jadi di sini kita tengoklah raja apa yang saya dah kata yang memang kalau kita sebut je negeri Melaka, maka kita akan terbayanglah raja-raja ni. Ada 5 raja yang selalunya orang kata glamour lah yang dikenali. Okey, jadi kita ambil lah berdasarkan raja-raja tersebut. Ambil 5 nilai nasionalisme yang ada pada mereka. Contoh macam saya kata sebelum ni, sanggup berkorban. Okey, sanggup berkorban ni memang kalau kita sebut dia sanggup berkorban, raja ni ataupun sultan ni memang kita akan ambil dia. Contoh Sultan Muzaffar Shah ataupun Sultan Alauddin Riayat Shah. Kalau berani, ada 2 orang juga, Sultan Alauddin dan Sultan Mahmud. Macam itulah. Tapi kita ambil ni sebab apa? Kita ambil nilai nasionalisme. Kita bukan ambil nilai jati diri ataupun kepemimpinan. Okay, kita tengok nilai nasionalisme iaitu yang berkait kepada cinta pada tanah air. Okay, patriotik. Jadi apa nilai yang ada di bawah patriotik nasionalisme ni? Sanggup berkorban, berani mempertahankan, menjaga keselamatan, menggubal undang-undang dan sebagainya. Jadi ini semua boleh dilihat dalam nota nanti. Okey, contoh saya bagi ya. 1, sanggup berkorban bagi membentuk perpaduan dalam negara. Jadi nilai berkorban ni pentinglah untuk membentuk perpaduan. Okey. Contoh Sultan Muzaffar Shah ni. Okey, dia sanggup menceraikan Tun Kudu. Kerana apa? Tun Perak dan Tun Ali, 2 puak ni, 2 pengikut Tun Perak dan Tun Ali ni telah bergaduh, okey, dan kemudian telah menimbulkan masalah ataupun kekacauan dalam negeri Melaka. Okey, jadi apabila Sultan Muzaffar tanya Tun Ali nak apa, dia kata dia nak Tun Kudu. Nak kahwin dengan Tun Kudu. Maka Sultan Muzaffar terpaksa menceraikan isteri kesayangan dia tu untuk memastikan keadaan negeri Melaka kembali pulih. Okay? Jadi di sini bila dia dah lakukan perkara tersebut, kesannya keadaan negara pulih dan masyarakat negeri Melaka kembali bersatu padu. Okay, soalan yang seterusnya kita tengok bincangkan nasionalisme Tun Perak sebagaimana yang digambarkan dalam teks Sulalatus Salatin dalam konteks pembangunan negara. Okay, di sini yang kita tengok dia nakkan watak pembesar pula. Sebab tu saya kata memang kalau kita tengok dekat sini nilai nasionalisme ni, orang kata cinta pada negara ni ada pada
semualah, semua orang. Tapi selalunya kalau untuk teks Suratul Salatin, dia lebih bertanyakan tentang watak-watak tertentu seperti watak raja, watak pembesar, golongan ulama, golongan wanita. Dia ada, orang kata, tumpuan dia pada watak-watak yang tertentu. Okey. Jadi pelajar boleh lihatlah. Nilai nasionalisme ni pelajar kena tengok. Kalau untuk raja dia berbeza sedikit daripada pembesar dengan rakyat. Okey. Ini boleh dilihat dalam nota muka surat 37 ataupun skema percubaan muka surat 7. Okey, kalau nasionalisme Tun Perak, kita dengar je Tun Perak pembesar ni apa yang utamanya yang ada, iaitu taat setia. Apabila rakyat kepada raja pula, sama ada pembesar ataupun rakyat biasa, kita akan nampak nilai taat setia ni. Okey, taat setia kepada raja. Cinta kepada tanah air. Tapi kalau raja, kalau kita guna konsep taat, dia taat kepada tanah air dia je lah, setia dia pada tanah air dia. Tapi di sini kalau untuk pembesar, untuk rakyat, kita boleh nampaklah taat dia kepada raja dia, sebab raja yang duduk, kalau ikut susun lapis, duduk yang paling atas. Okey, jadi taat setia Tun Perak pada raja, kita boleh tengok sama ada pelajar nak bagi tentang kisah dia menjaga Sultan Mahmud ataupun yang lain. Sebab apa, Tun Perak ni dia orang kata bertanggungjawab ataupun menjalankan tugas di bawah 4 raja. Banyak raja yang dia buat. Jadi kan cerita dia yang utama pun kita tahu. Cerita yang pertama ialah mematahkan serangan Siam sebanyak 2 kali. Yang tu yang nampak jelas. Lepas tu dia membantu menguruskan negeri Melaka apabila ketiadaan Sultan. Okey, dan yang seterusnya kita boleh tengok juga dia menjadi wakil untuk mendamaikan negeri-negeri di bawah jajahan Melaka. Dia tolong pi nak tengok untuk selesaikan masalah. Okey, jadi kan Tun Perak ni cerita dia banyak. Sebab apa? Di bawah 4 raja. Pelajar boleh ambil lah yang mana satu yang pelajar rasa sesuai. Dan kemudian di sini kita tengok ayat perbincangan diperlukan untuk mendapat markah. Bincangkan nilai nasionalisme Tun Perak. Bagi contoh yang berkait dengan Tun Perak dalam teks Suratul Salatin dan ayat kesan untuk pembangunan negara. Kita tengok contoh satu, setia. Yang maknanya orang kata taat setia kepada raja. Jadi sifat setia ni itu adalah ayat huraian dan kemudian diletakkan juga ayat kepentingan. Kalau pelajar nak letak ayat huraian dan kepentingan ni tak ada masalah, sebab apa? Kadang-kadang dia membantu untuk melengkapkan ayat perbincangan pelajar, dan ayat yang berwarna jingga itu adalah ayat perbincangan. Jadi kita tengok, kita bincangkan balik. Perbincangan ni tak semestinya jika maka, tapi bila pelajar letak jika maka ni, maka nampak lebih jelas ayat perbincangan tersebut. Pelajar boleh guna macam-macam. Janji ayat tersebut membincangkan tentang kesetiaan Tun Perak tu. Kalau dah berbincang, okey, diterima. Cuma kalau kita letak jika dia buat macam ni, maka akan berlaku macam ni. Kalau tak buat, sebaliknya akan jadi macam ni. Jadi di situ akan nampak lebih jelaslah ayat perbincangan tersebut. Sebenarnya ayat perbincangan ni banyak, macam-macam boleh dibuat selagi kita membincangkan tentang apa yang dikatakan. Fakta itulah setia nasionalisme kepada Tun Perak. Kesetiaan Tun Perak. Dan pelajar tengok di bawah sekali adalah ayat kesan. Apabila Tun Perak ni setia dalam menguruskan tanggungjawab dia, maka politik Melaka kekal stabil. Politik Melaka kekal stabil, itu yang akan diberi markah untuk ayat kesan pembangunan. Tun Perak juga dihormati, itu takkan diberi. Sebab apa? Itu merujuk kepada diri Tun Perak. Kalau yang ini diletakkan dalam pembangunan insan, diterima. Tapi kalau dekat pembangunan negara, kita tak terima sebab dia menjurus kepada watak.
Okey, dia bukan menjurus kepada pembangunan negara. Okey, kehendak soalan yang ini kita tengok nasionalisme merupakan asas penting dalam pembangunan sesebuah negara. Bincangkan pernyataan tersebut dengan merujuk ke tokohan Cik Muhammad. Jadi kita tengok sama juga macam kepemimpinan, macam dalam pembangunan insan jati diri, nilai kemanusiaan, kan dia menjurus kepada watak-watak tertentu. Dan di sini kita tengok watak ahli perniagaan iaitu Encik Muhammad. Okay, soalan tanya dia nak nasionalisme yang ada pada Encik Muhammad. Kemudian dia nak ayat kepentingan. Okay, dia nak ayat perbincangan. Contoh yang berkait dengan Cik Muhammad dalam SBD KL. Dan kemudian ayat kesan kepada pembangunan negara secara umum. Dia tak kait pun dengan negara kini. Dia kata negara pada masa dalam teks cerita itulah. Okay? Jadi di sini pelajar boleh lihat nilai nasionalisme yang ada pada Cik Muhammad dalam muka surat 44 pada nota yang diberi. Okay? Jadi pelajar boleh rujuk dekat situlah jawapan yang lengkap. Dan di sini saya hanya bagi satu contoh. Baik, sekarang kita tengok cara menjawab, macam mana nak jawab soalan yang disebutkan tadi. Okay, soalan berkehendakkan nasionalisme yang ada pada Cik Muhammad, ayat kepentingan, ayat perbincangan, ayat contoh yang berkait dengan Cik Muhammad dalam SDBKL dan ayat kesan kepada pembangunan negara. Jadi di sini kita tengok salah satu fakta dia ialah berbakti dengan membangunkan ekonomi negara. Jadi kita bagi dekat situ ayat huraian dengan ayat kepentingan meskipun tak ada dalam orang kata kehendak soalan, tapi ayat ini mungkin akan membantu ayat perbincangan pelajar. Okay, kalau tak bagi pun tak ada masalah. Ya. Okay, ayat jika perasaan ini tiada maka sudah pasti negara akan menjadi mundur dan rakyatnya sukar memiliki pekerjaan. Okay, jadi ini adalah ayat perbincangan. Kalau pelajar tak bagi ayat huraian dengan ayat kepentingan tu, jadi ayat jika ini dia orang kata macam tak berapa sesuai kalau dia nak berdiri dengan sendiri. Sebab apa? Dia ada berkaitan dengan ayat huraian dan ayat kepentingan yang di atas. Okay, kalau nak bagi ayat perbincangan saja, pelajar kena bagi berkait dengan peristiwa ataupun berkait dengan fakta. Contoh dia, jika nilai berbakti untuk membangunkan ekonomi negara tiada pada rakyat ataupun seseorang, maka negara akan menjadi mundur dan rakyatnya sukar memiliki pekerjaan. Okey, pelajar kena letak ayat sebegitu, barulah ayat itu sesuai dengan fakta tadi tanpa menulis ayat huraian dan ayat kepentingan. Okey. Jadi kalau pelajar nak letakkan ayat huraian dan kepentingan, okay, dan kemudian kalau pelajar nak masukkan pun boleh, tak masukkan pun boleh. Okay. Ayat kepentingan tadi. Dan kemudian diikuti dengan contoh jawab, contoh peristiwa yang berkait dengan Cik Muhammad dan ayat kesan. Okay, sekarang kita nak tengok orang kata perkara yang terakhir yang ada dekat dalam politik iaitu peraturan dan undang-undang. Okey, untuk peraturan dan undang-undang ini, kita boleh tengok ada dua perkara di sini iaitu satu peraturan, satu undang-undang. Okey, kedua-dua ni merupakan perkara yang berbeza, bukan yang sama. Jadi kalau kita tengok di sini ada dua soalan yang dikemukakan iaitu aturan negeri dan peraturan dan undang-undang. Jadi kalau soalan tu nak aturan saja, peraturan, maka pelajar perlu bagi fakta peraturan sahaja. Dan kalau soalan itu berkehendakkan undang-undang, maka pelajar perlu bagi undang-undang. Dan kalau soalan tu nak peraturan dan undang-undang, pelajar kena bagi 2-3. Okey, dia kena bagi 2 peraturan atau 3 peraturan dan yang sebaliknya undang-undang lah. Okey.
Okay, kita tengok kehendak soalan yang pertama, iaitu aturan negeri penting dalam konteks pembangunan Melaka. Jadi sini kita tahu dah dia nak peraturan negeri dan peraturan ini penting dalam konteks pembangunan Melaka. Jadi bincangkan. Jadi sini kita kena bagi ada 5 perkara, iaitu aturan ataupun peraturan untuk fakta, ayat kepentingan, ayat perbincangan, ayat contoh yang ada dekat dalam Sulalatul Salatin dan berkait dengan negeri Melaka. Sebab apa? Ayat kesannya, pembangunannya merujuk kepada pembangunan Melaka. Okey, jadi kita tengok contoh. Kalau pelajar tengok di sini dekat dalam nota ada, ya. Nanti akan pelajar boleh tengoklah macam mana nak jawab undang-undang, macam mana nak jawab peraturan, macam mana nak jawab kedua-duanya sekali. Dan kalau pelajar lihat dekat sini, kan kalau nak menjawab soalan peraturan dan undang-undang, pelajar wajib meletakkan undang-undang ataupun peraturan tersebut di hadapan. Macam kita jawab ilmu, kita kena letak jenis ilmu tu di hadapan. Walaupun soalan bertanyakan tentang kepentingan. Okey, kalau dia tanya huraikan kepentingan orang kata peraturan dan undang-undang ni, pelajar kena bagilah. Kalau contoh undang-undang derhaka, undang-undang derhaka. Undang-undang derhaka ini penting untuk menjamin keharmonian dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok contoh yang pertama, iaitu peraturan. Peraturan ni contoh peraturan yang pertama iaitu larangan memakai kain kuning. Okey, kalau dalam nota pelajar boleh lihat daripada mula tu, dekat bahagian peraturan dan undang-undang ni sampai akhir, saya telah menunjukkan peraturan dia dengan orang kata undang-undang dia. Dan undang-undang ni dia takkan berubah. Sebab apa? Memang ada undang-undang dan peraturan tu lah dalam teks Sulalatul Salatin dan SBDKL. Okey, jadi kalau datang pada soalan peraturan dan undang-undang, fakta dia kalau untuk jenis undang-undang tu adalah sama. Contoh undang-undang derhaka, undang-undang orang kata memakai hak raja, undang-undang orang kata fitnah, undang-undang curi. Jadi itu semuanya dah telah ditetapkan. Dan kalau pelajar lihat peristiwa pun yang berlaku pada undang-undang ni adalah peristiwa yang sama. Okey, kalau curi tu kita boleh tengok dekat kisah Sultan Alauddin Riayat Shah lah. Kalau yang derhaka kita boleh tengok pada Jebat sahaja. Contoh kan. Kalau mengguna hak raja kita boleh tengok pada Hang Tuah. Jadi di sini kan contoh peristiwa dia pun dah orang kata bukan hampir, memang peristiwa itu je yang berlaku dan fakta dia pun memang fakta tu juga. Okey, dan peraturan pun kita boleh tengok larangan memakai kain kuning ni kita boleh tengok pada contoh yang itulah. Dia melarang supaya rakyat dia jangan memakai kain berwarna kuning ataupun baju yang berwarna kuning. Sebab apa? Itu adalah khusus untuk golongan bangsawan atau bukan bangsawan, golongan diraja. Okey, anak-anak raja sahaja ataupun raja sahaja. Dan satu lagi, kalau pelajar nak tahu, kalau menjawab soalan peraturan dan undang-undang ni, dalam huraian pelajar wajib meletakkan hukuman. Okey, kalau undang-undang derhaka dalam teks Sulalatul Salatin, hukuman dia adalah bunuh ataupun mati. Jadi kan, jadi hukuman tu pelajar kena letak dalam huraian pelajar. Bila jawab peraturan dan undang-undang, wajib ada jenis undang-undang ataupun peraturan di hadapan dan sebagai fakta. Kemudian baru diikuti dengan ayat kepentingan ke, ayat huraian ke, perbincangan ke. Dan di dalam ayat huraian pelajar ataupun perbincangan pelajar wajib ada hukuman yang dikenakan apabila rakyat ataupun orang lain melanggar undang-undang dan peraturan tersebut. Okey? Jadi di sini kita tengok ayat perbincangan yang berwarna jingga lah. Okay, jika peraturan tak dilaksanakan, sudah pasti orang luar tidak dapat membezakan golongan pembesar dengan rakyat. Okey, jadi di sini kita dah dapat satu untuk
fakta, satu untuk ayat kepentingan ataupun satu pada ayat perbincangan. Okey. Dan kemudian kita tengok contoh peristiwa dan yang berwarna ungu itu adalah kesan kepada pembangunan Melaka. Okey, jadi di sini kita kena tengok sebab apa kita jawab pembangunan negara, maka kita perlu ada negara pada kesan tersebut. Okey, kalau tak ada maknanya tak akan dapat. Sebab tu di sini dia ada dua kesan dekat situ tapi satu kesan saja yang menepati iaitu ditujukan kepada pembangunan negeri Melaka. Yang satu lagi dia tujukan kepada rakyat dengan raja saja. Okey. Jadi pelajar kena tengok. Jadi kan untuk yang ada negara tu saja yang akan dapat markah. Yang lain tak dapat markah lah. Walaupun itu ayat kesan. Sebab apa? Kita tengah jawab ayat kita tengah menjawab pembangunan negara. Okey, yang kedua kita tengok yang ini saja saya bagi sebab apa tadi aturan dan ini adalah undang-undang. Okey, undang-undang penting dalam konteks pembangunan negara bincangkan berdasarkan teks Saudagar Besar daripada Kuala Lumpur. Jadi di sini kita nak undang-undang pula. Okey, kita nak undang-undang dan kita nak ayat kepentingan, ayat perbincangan, ayat contoh. Tapi di sini contoh pada SBDKL, kalau tadi pada SS, Sulawesi Selatan dan ayat kesan kepada pembangunan negara. Sama juga macam kita jawab pada Sulawesi Selatan, kalau di sini pun kalau kita jawab undang-undang dan peraturan, kita wajib meletakkan hukuman di dalam huraian. Okay? Dan fakta dia kita kena letak fakta undang-undang ataupun peraturan tersebut di hadapan. Okay? Macam ni, undang-undang bagi penyeluk saku. Okay? Dan ayat kepentingan dia ni kira penting untuk menjaga imej ataupun nama baik negara. Okay? Jadi di sini kita boleh tengok ni, undang-undang bagi penyeluk saku mampu menjaga imej dan nama baik negara. Di sini dia ada dua lah. Satu, fakta undang-undang tu dan kemudian ayat kepentingan. Okey, sama ada pelajar nak buat macam ni ataupun macam yang tadi kita letak dulu undang-undang penyeluk saku. Undang-undang penyeluk saku mampu menjaga imej dan nama baik negara. Jadi kita bagikan ayat huraian diikuti dengan contoh dan ayat perbincangan. Okey. Kalau pelajar tengok ayat huraian tak diperlukan tapi kalau nak letak tak apa, kalau tak mau pun tak apa. Kalau tak letak ayat huraian, pelajar kena letak hukuman tu di dalam ayat perbincangan pelajar. Dan kita kena bagi contoh dan kesan. Kita tengok di sini, dia bagi kesan ni pada imej negara akan terjamin dan sekaligus dapat meningkatkan ekonomi negara. Okey, yang ini nampak jelas ayat kesan tu kepada pembangunan negara. Kalau macam tadi dia campur, dia bagi dekat kata watak ataupun dia bagi kepada macam diri ataupun rakyat kan, kemudian baru dia bagi kepada negara. Jadi kat situ ada dua. Jadi kan yang negara tu yang akan dapat markah. Okey, kalau yang untuk watak dengan untuk rakyat tu tak diletakkan pun tak apa, tak perlu ya. Macam ni nampak jelas dia memang bagi untuk negara ayat kesannya. Okey, yang seterusnya akhir sekali dia letak peraturan dan undang-undang. Okey, penting dalam konteks membangunkan negara kini. Bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, daripada sini kita tahu dia nak peraturan dan undang-undang. Boleh bagi 3-2 ataupun 2-3. Fakta peraturan 3, undang-undang 2 ataupun undang-undang 2, undang-undang 3, peraturan 2. Okey, dan kemudian ada ayat kepentingan, ayat perbincangan, ayat contoh peristiwa dalam SBDKL dan kaitkan dengan pembangunan kini, maknanya negara kita kini. Okey, jadi di sini saya akan bagi contoh. Tapi contoh tu saya akan ambil salah satu sajalah sama ada peraturan dan undang-undang. Sedangkan kalau ikut nak jawab soalan ni dia kena ada kedua-dua lah. Ya.